So, hari ini aku mau cerita dengan kamu tentang dua jenis hantu. Pertama langsuir dan yang kedua adalah balan-balan. Langsuir ni dia tidak sama dengan Pontianak. Tidak sama dengan polong, tidak sama dengan sundel bolong, tidak sama dengan semua jenis hantu perempuan. Dia tidak ada satu persamaan pun dengan manusia. Langsuir tinggalnya selalunya berada di hutan-hutan. Mereka ini dikategorikan sebagai jembalang. Ada yang sebut langsuir ini boleh bertukar menjadi perempuan cantik. Betul. Ada juga yang pernah bercerita ini adalah mereka yang buat pencawang elektrik di kawasan pedalaman hutan. Pernah terserempak dengan makhluk yang disebut sebagai langsuir ini. Salah satu yang pernah diberitakan melalui sumber yang pernah terserempak dengan benda ni, mereka berpesan supaya tidak boleh untuk kita mendongak ke atas semasa mendengar pekikan daripada jembalang jenis langsuir. Kenapa? Jika kita terlihat oleh mereka, dorang ini akan kencing di atas kita. Dan kencing langsuir ini, kesan dia kepada kulit kita seperti terkena asid. Betul atau tidak? Saya pun tidak tahu sebab saya belum pernah jumpa dengan langsuir. Tetapi apa yang perlu untuk kita perhatikan ialah sebagai ingatan. Jika kita masuk ke dalam hutan, bukan sahaja kita yang berada dalam hutan tersebut, tetapi banyak lagi makhluk Tuhan yang turut berada di sana. Salah satunya pastinya adalah jembalang. Dan jembalang jenis langsuir ini mempunyai banyak cara untuk menyesatkan kita sebagai umat manusia. So, bila-bila masuk ke dalam hutan nanti, hati-hati. Jaga diri. Berkenaan tentang balan-balan, mungkin ramai yang pernah mendengar tentang apa yang disebut sebagai balan-balan ini. Ada yang kata balan-balan ini adalah kepala yang terbang berpisah daripada tubuh dan jasad mereka. Ada yang kata balan-balan ini adalah ilmu yang diamalkan oleh masyarakat sekian-sekian. Dan aku pasti perkara ini mungkin akan sentuh sedikit sensitivity, tapi kita akan mengelak daripada benda-benda macam itulah. Kerana balan-balan ini agak popular daripada daerah kelahiran aku, iaitu Kota Belud. Masyarakat di Kota Belud ni, guys, mereka terbagi kepada 3 kaum utama. Masyarakat dusun, masyarakat Bajau dan masyarakat Iranun. Siapa yang mengamalkan ilmu tersebut, tidak ada bukti yang sahih menunjukkan orang-orang sekian-sekian yang mengamalkan ilmu tersebut. Tetapi balan-balan agak popular kerana pernah menghantui daerah Kota Belud satu masa dahulu. Balan-balan, guys, dia berbeza dengan orang sebut sebagai penanggalan. Penanggalan adalah hantu yang terbang, kepala berpisah daripada badan. Kepalanya akan terbang dengan usus dan organ-organ dalaman perutnya sekali. Tetapi bagi balan-balan, mereka tidak terbang begitu. Mereka akan terbang lengkap seluruh jasad tubuh mereka. Ilmu balan-balan ini diamalkan oleh para pengamal-pengamal ilmu sihir, yang mana dari sudut sejarahnya mereka percaya dengan mengamal ilmu balan-balan mereka boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kerana pada suatu ketika dahulu, mobilasi untuk kita bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain itu sangat-sangat susah kerana jaraknya yang terlalu jauh. Tetapi dengan menggunakan ilmu ini mereka boleh terbang dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun begitu, kesan daripada mengamal ilmu balan-balan ini, mereka seperti dimamah oleh ilmu mereka sendiri. Daripada diet sebagai seorang manusia biasa, jadual pemakanan mereka tidak menentu, sehingga kan mereka menjadi bernafsu untuk memamah daging manusia. Akhirnya, balan-balan seperti terliur bila melihat atau mendengar berita kematian dan ibu bersalin. Kenapa? Mereka sangat mengidam-idamkan daging-daging tersebut. Ada sebenarnya kajian yang hampir dilakukan, tetapi kita tidak mampu menemui siapa pengamal balan-balan tersebut. Memang ada, tetapi kadang-kadangnya masyarakat kampung sendiri tidak mahu mendedahkan kerana untuk menjaga aib
bagi keluarga tersebut. Moral of the story, masyarakat di kawasan Kota Blut sehingga pada hari ini masih lagi dihantui oleh balan-balan. Buktinya, mereka masih lagi menjaga kawasan kuburan karena dipercayai jika kawasan kubur tidak dijaga, balan-balan akan mengorek kubur tersebut. Sebab itu, sehingga ke hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kampung masyarakat Iranun, kubur-kubur yang baru sahaja dikebumikan akan dijaga selama 40 ke 100 hari untuk mengelak daripada serangan balan-balan ini. Ada ataupun tidak dia, wujud ataupun tidak wujud, kita berpegang kepada adat ini.